Mentari Negeri di bawah bahaya petang ini mengenai kerjasama ketenteraan dan pengawasan sempadan yang terus diperkukuh. Kita bersama Muhammad Syahrizam Awang. Hijam, teruskan. Ya Nurul, kerjasama ketenteraan dan pengawasan sempadan akan terus diperkukuh Tentera Darat Malaysia TDM melalui kerjasama dua hala dengan Angkatan Keselamatan Negara jiran. Kerjasama itu penting agar kedaulatan negara, khususnya di perairan Sabah, terus diperkasa. Menurut Panglima Medan Timur Tentera Darat PMTTD, Lieutenant Jeneral Datuk Muhammad Sofi Matlepi, beberapa rancangan telah disusun termasuk penambahan bilangan pos kawalan serta mengenal pasti kawasan yang boleh diadakan bilateral tentera bersama negara jiran. Saya perhatikan daripada taklimat-taklimat yang diberikan oleh Panglima 5 Division yang menjadi Panglima Division kelima di Sabah ini, keadaan keselamatan masih terkawal. Kita mengadakan kerjasama, beroperasi bersama dengan pasukan setempat lah, seperti Polis Diraja Malaysia, Eskom. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan isteri Tuan Puan Lidah Tan Sri R.M. Jasni di Istana Seri Kinabalu. Datuk Muhammad Sofi berkata selaku PMTTD yang baharu, beliau juga bertanggungjawab meneruskan legasi kecemerlangan TDM dengan memastikan kesiapsiagaan wilayah 2 Borneo terus mampan sekaligus memastikan kelestarian integriti persempadanan Sabah dan Sarawak terpelihara. Datuk Muhammad Sofi dilantik sebagai PMTTD ke-6 pada 7 Jun lalu. 7 kumpulan utama menjadi fokus Majlis Hal Ehwal Wanita dan Keluarga Malaysia HAWA untuk dilaksana di seluruh negara bagi memperkasa wanita dan keluarga. Kumpulan itu meliputi perundangan dan polisi, penjanaan ekonomi, pembangunan kapasiti, teknologi dan inovasi, kesejahteraan hidup, pembangunan lestari serta pembangunan wanita desa. Pengerusi HAWA Tan Sri Syarizat Abdul Jalil berkata, program menjurus kumpulan tersebut akan dijayakan bersama Badan Bukan Kerajaan NGO mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Sebab apa? Kita nak bantu negara untuk menjadi high income nation, negara maju semua, kena ada wanita yang mempunyai kemahiran, ilmu dan lain-lain. Ini adalah tuntutan kepimpinan terbaru. Kalau kita nak survive, political survival untuk kepimpinan wanita pada hari ini memerlukan ada anjakan paradigma. Beliau berkata demikian kepada media sempena Majlis Suai Kenal bersama NGO Sabah di Kota Kinabalu. Tambah Tan Sri Syarizat, Sabah menjadi perintis program santai HAWA dan berbangga dengan sokongan serta sambutan luar biasa NGO setempat. Justru kehadirannya di Sabah akan menjadi penanda aras untuk program yang akan dilaksana di seluruh negara nanti. Sementara itu, pengerusi penganjur program yang juga timbalan pengerusi kumpulan fokus HAWA ekonomi, Dato' Rahman Jan Sulaiman Khan berkata, selain mengeratkan silaturahim, majlis ini dapat dimanfaatkan bersama untuk bertukar-tukar idea serta berkongsi pendapat mengenai pelbagai hal dan isu semasa untuk kebaikan bersama. Pelaksanaan sistem e-invoice Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil mampu meningkatkan kualiti perkhidmatan selain memberi manfaat berganda kepada pembayar cukai di seluruh negara. Sistem yang akan dilaksanakan bermula Jun tahun depan menyasarkan syarikat dalam negara yang berpendapatan lebih 100 juta ringgit setahun, termasuk hampir 150 syarikat di Sabah. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusan Hasil Hisham Rusli berkata, sistem berkenaan meningkatkan kecekapan operasi perniagaan, memudahkan urusan penyimpanan rekod dan mengurangkan kos pematuhan cukai. Ia sekaligus menyokong hasrat negara ke arah pendigitalan pentadbiran cukai yang lebih efisien. Pelaksanaan e-invoicing akan bermula pada tahun 2024. Ia akan mengambil pelaksanaan untuk syarikat yang mempunyai jualan melebihi 100 juta dan ke atas pada tahun 2025 untuk jualan syarikat melebihi jualan 50 juta dan ke atas. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas sesi libat urus pelaksanaan e-invoice hasil di Kota Kinabalu. Sesi libat urus ini bertujuan memberi gambaran jelas mengenai hasrat kerajaan untuk menambah baik sistem percukaian negara dan mendorong kepada peningkatan tahap pematuhan cukai dalam kalangan pembayar cukai.
Pertandingan nyanyian Irama Malaysia peringkat kebangsaan 2023 melabuhkan tirainya malam tadi selepas dirayakan 4 hari di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah. Seramai 26 peserta dari 8 negeri mengambil bahagian dalam pertandingan itu yang merupakan antara usaha Kementerian Pendidikan memartabatkan seni Irama Malaysia dalam kalangan generasi muda. 5 kategori dipertandingkan dalam pertandingan ini iaitu kategori solo, sekolah rendah dan sekolah menengah, duet sekolah rendah dan sekolah menengah serta persembahan terbaik. Peserta Sabah Fatihah Naslin Suhailin muncul johan bagi kategori solo sekolah rendah selain turut memenangi kategori duet sekolah rendah bersama Alia Damia Batrisha Shariful. Manakala peserta mewakili Melaka, Nurul Maimana Abdul Kahar dinobatkan johan bagi kategori solo sekolah menengah. Kategori duet sekolah menengah pula dimenangi wakil dari Selangor, Haris Saufi Muhammad Zamri dan Nur Yasmin Dania Hana Yusaini. Sementara persembahan terbaik dimenangi peserta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Yusof Hadi Abdul Munim. Kesemua pemenang masing-masing menerima trofi dan sijil penghargaan. Hadiah kepada pemenang disampaikan Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD Jabatan Pendidikan Negeri Muhammad Zaini Yanin dalam majlis perasmian penutupan pertandingan nyanyian Irama Malaysia peringkat kebangsaan tahun 2023 di Likas Kota Kinabalu. Sekian paparan dari negeri Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama Nurul di Angkasa Puri. Nurul, teruskan. Ijam, terima kasih atas perincian dari negeri Sabah itu.